Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tutorial boundary layer yang yang ke-9. A timber is pulled by a boat along the river with force 200 Newton as shown in figure Q2. On the half of the timber above the water, determine the drag force due to front surface of the timber. Take CD laminar and CD turbulent as shown here, and the information of water, the density and the dynamic viscosity is shown here. Okay. So di dalam soalan ini, saya harap pelajar dapat faham, kita mempunyai satu keadaan, sebuah kapal menarik sebatang kayu balak seperti ini, dan berdasarkan soalan didapati bahawa air hanya memenuhi separuh daripada kayu balak ini. Okey, ini airnya. So kemudian ditunjukkan di sini bahawa kapal tersebut memerlukan 200 Newton untuk menarik kayu balak tersebut. Okey. Kemudian soalannya, determine the drag force due to front surface. So di dalam gambar rajah ini telah dinyatakan dengan jelas bahawa front surface adalah kawasan ini. Okey, kemudian di dalam gambar rajah ini juga ditunjukkan dengan jelas bahawa sungai mengalir dari kanan ke kiri, sementara bot bergerak daripada kiri ke kanan. So di sini melibatkan ada dua velocity, ada dua had laju. Diharapkan pelajar dapat memilih had laju ataupun menggunakan cara yang betul untuk melakukan pengiraan. Kita pergi kepada permasalahan front surface dulu. Di dalam masalah front surface ini, pelajar perlu faham kerana di peringkat awal kuliah boundary layer, saya menyatakan bahawa kita akan menggunakan flat surface. Kerana apa? Di dalam flat surface, kita hanya tertumpu kepada boundary layer yang terhasil. Tetapi bagi bentuk-bentuk yang lain, contohnya bentuk silinder seperti ini, so sekiranya ada bendalih mengalir daripada kiri ke kanan, kita dapati bahawa rintangan yang wujud disebabkan oleh dua permukaan. Pertama, disebabkan oleh permukaan yang perpendikular ataupun permukaan yang secara langsung memberi rintangan kepada aliran. Dan yang kedua adalah permukaan yang menghasilkan shear force. Okay, oleh kerana ada shear force di sini, kita beranggapan bahawa shear force ini akan membentuk boundary layer dan akhirnya akan memberi rintangan. Oleh itu, di dalam kes kayu balak ini, kita dapati bahawa ada dua elemen rintangan yang wujud. Pertama, rintangan disebabkan oleh front surface, dan yang kedua, rintangan yang disebabkan oleh boundary layer. Okay. Oleh itu, di sini saya harap pelajar dapat imagine, walaupun kita tidak pernah membawakan teori ini secara khusus di dalam tajuk boundary layer, nilai 200 Newton ini sebenarnya adalah gabungan di antara kedua-dua jenis rintangan. So maknanya 200 Newton tersebut ialah gabungan di antara front surface dan juga shear stress resistant, shear resistant. Okay, yang itu saya harap awak dapat faham. Okay. Tetapi berdasarkan pengiraan yang kita belajar von Karman equation, kita belajar Blasius dan sebagainya, pengiraan itu hanyalah untuk mengira resisten yang berlaku disebabkan oleh boundary layer. Dia tidak menyelesaikan masalah resisten yang berlaku disebabkan ada halangan pada surface di sini. Kemudian kita melihat permasalahan apabila sebatang kayu balak terapung di dalam air. Oleh itu, kerana ia terapung di dalam air, sebenarnya boundary layer berlaku pada keseluruhan permukaan. Cuma yang kita kena faham, pada permukaan yang bersentuhan dengan air, boundary layer di sini akan terbentuk oleh air. Tetapi pada permukaan yang di bahagian atas, walaupun ia nampak kering, tetapi sebenarnya kita boleh katakan bahawa boundary layer yang terbentuk di atas adalah disebabkan oleh udara.
Okay, yang bawah ni disebabkan oleh air. Jadi membawa maksud walaupun bendalih yang berbeza, fenomena boundary layer masih lagi berlaku. Cuma di dalam soalan ini kita hanya fokus kepada ini air atau water Okay. So di dalam soalan ini kita akan fokus kepada boundary layer yang terhasil disebabkan oleh air sahaja. Okay. Kerana apa? Kerana density air kita kata 1000 kali ganda lebih tinggi berbanding density udara. Oleh itu, kita boleh anggap bahawa efek daripada boundary layer udara mungkin sekitar 0.1% sahaja. Ataupun 1/1000 bahagian daripada total efek yang berlaku. Yang ini saya harap pelajar dapat membuat analisis terlebih dahulu sebelum memulakan pengiraan. Okay. Kemudian diberi di sini CD lamina dan juga CD turbulent. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan CD lamina dan CD turbulent? Sekiranya soalan telah diberikan nilai CD lamina dan CD turbulent, membawa maksud pelajar boleh terus menggunakan nilai CD yang diberikan. Tidak perlu untuk mengira kerana apa? Kita beranggapan bahawa pengiraan untuk mengira CD telah dilakukan. Okay. Dan seterusnya kita cuba melihat apakah yang dimaksudkan dengan river flow at speed 1 meter per second and boat move with speed 2 meter per second. So di sini kita dapati bahawa ada dua velocity. Tetapi sekiranya kita melihat theoretical berkenaan dengan boundary layer, selalunya kita akan mengguna pakai sebuah flat plate yang fix. Maknanya flat plate tidak bergerak 0 meter per second, dia tidak bergerak statik, dan hanyalah udara yang bergerak di atas flat plate tersebut dan membentuk boundary layer. Oleh itu, dalam keadaan ini kita katakan kita dapati bahawa kedua-duanya bergerak, iaitu air bergerak dari kanan ke kiri dan kayu juga bergerak kerana kayu diikat oleh dengan bot. Kayu juga bergerak daripada kiri ke kanan. Oleh itu, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu mengira menggunakan idea relative velocity. So, relative velocity ini membawa maksud bagaimana? Memang secara realitinya, had laju adalah 1 meter per second daripada kanan ke kiri dan had laju 2 meter per second daripada kiri ke kanan. Tetapi sekiranya kita fixkan salah satu. Contohnya kita fixkan timber, maksudnya kita nak keadaan kayu balak timber tidak bergerak. Oleh itu, apakah relative velocity yang sepatutnya ada pada air supaya ia tetap memberi kesan yang sama? Jadi di sini kita dapati bahawa kedua-dua elemen ini bergerak pada arah yang berlawanan. Oleh itu, sekiranya kita fixkan nilai timber, so maksudnya timber tidak bergerak, oleh itu memadai untuk kita menggunakan bahawa had laju air mestilah menjadi 3 meter per second. Kerana apa? Dalam keadaan ini, had laju bergerak secara bertentangan arah. Jadi bila bertentangan arah untuk mengira relative velocity, selalunya kita akan campurkan kedua-dua nilai tersebut. Okay, saya harap awak dapat faham trik yang ada di dalam soalan ini. Seterusnya kita melihat. Kemudian kita perlu untuk menentukan sama ada Reynolds number at the end of the timber akan menjadi turbulent atau menjadi lamina. Kerana apa? Kerana kita mempunyai dua nilai di sini. Kita ada CD lamina dan juga CD turbulent. Oleh itu kita kena menentukan sama ada kita perlu memakai lamina atau kita perlu menggunakan nilai turbulent. So bagaimana cara untuk kita menentukan nilai ini? Kita mengukur dengan menggunakan Reynolds number. So Reynolds number sama dengan rho UX over mu dan pastikan bahawa nilai velocity di sini kita telah ubah menjadi 3. Kerana apa? Kerana di dalam theoretical kita selalunya akan menggunakan nilai flat plate fix, tidak bergerak, hanya bendalir sahaja yang bergerak. So setelah kita masukkan nilai tersebut, kita dapati bahawa
ia adalah 3 darab 10 kuasa 7, oleh itu aliran adalah turbulent boundary layer. So kemudian, apa yang perlu kita buat? Kita kena tentukan. Kerana apa? Sekiranya kita ada satu keadaan, okay, kita dapat di hujung di sini adalah turbulent, kita kena tentukan sama ada laminar boundary layer perlu diambil kira atau tidak. Kerana apa? Kita di dalam bab ini, kita pakai ketiga-tiga keadaan, iaitu kita memakai sama ada laminar sahaja atau turbulent sahaja, atau laminar perlu diambil kira untuk mengira keseluruhan masalah. Okey, jadi bagaimana untuk kita menentukan laminar boundary layer, berapa persen daripada total boundary layer terhasil? Kita boleh menggunakan Reynolds number critical. So kita katakan Reynolds number critical iaitu di mana turning point di antara laminar dan turbulent. Selalunya jika tidak diberi dalam soalan, kita boleh beranggapan bahawa nilai Reynolds number critical ialah 5 darab 10 kuasa 5. Oleh itu kita buatlah pengiraan 5 darab 10 kuasa 5 sama dengan rho UX over mu, dan kita boleh mencari nilai X di sini. Tetapi pastikan nilai velocity kita menggunakan nilai 3 meter per second, iaitu relative velocity. Setelah kita mengira, kita dapati bahawa nilai X, iaitu nilai panjang laminar boundary layer yang terhasil adalah sekitar 0.17 meter. Oleh itu, jika kita bandingkan 0.17 meter dengan total 10 meter di sini, kita dapati bahawa 0.17 meter adalah terlalu kecil. Oleh itu, kita beranggapan bahawa laminar boundary layer can be ignored. Oleh itu membawa maksud kita akan mengira pengiraan permasalahan ini sebagai fully turbulent boundary layer. Okey, kemudian kita faham bahawa hubungan di antara CD dan juga FD kita boleh tulis seperti ini. So FD sama dengan CD 1/2 rho U kuasa 2A, dan kita perlu faham bahawa nilai A di sini perlu dikira dengan betul. Kita mempunyai timba seperti ini, kayu balak, dan air hanya mengenai atau menenggelamkan timba itu setengah sahaja. Oleh itu kita akan dapati bahawa permukaan ini adalah permukaan yang mesti kita kira untuk pengiraan drag force disebabkan oleh boundary layer. Oleh itu apa yang kita buat, kita ukurlah setengah lilitan, maknanya itu sebab kita kira 2 pi r didarabkan dengan setengah, kerana setengah sahaja bahagian yang bersentuhan dengan air, dan kita darabkan dengan L di sini untuk mencari luas. Okay, ini adalah nilai L. Okay, kita mendapat sekitar 6.286 meter square. Okay. Kemudian kita masukkan di dalam pengiraan, oleh kerana pengiraan kita adalah 100% turbulent, oleh itu kita gunakanlah nilai CB yang ini. Jadi kita masukkan 0.072 over Reynolds number. Kita boleh dapati bahawa drag force di sini yang terhasil adalah 65.1 Newton. So jadi kat sini awak kena faham bahawa nilai 65.1 Newton bukanlah nilai yang disebabkan oleh front surface ini. Kerana apa? Kita beranggapan bahawa total force yang diperlukan untuk menarik timba ini adalah 200 Newton, dan resistance yang berlaku disebabkan oleh boundary layer adalah 65.1 Newton. Sama dengan ini. Oleh itu kita boleh membuat pengiraan mudah. Kita boleh mengatakan bahawa nilai drag force yang terhasil disebabkan oleh front surface ialah 200 tolak 65.1. So kita ada 134.9 Newton. Okey, seterusnya kita menjawab soalan tutorial nombor 10. Figure Q2 shows a flat plate 3 meters times 1.5 meters is held in water moving at 5 meters per second parallel to its length. Determine the power required to overcome the drag.
Dan di dalam soalan ini juga diberikan nilai CD lamina dan juga nilai CD turbulent. So di sini kita dapat melihat kita ada lebar 1.5 dan jarak di sini adalah 3 meter. Dan angin di sini adalah 5 meter per second. So cara yang sama, kita menentukan sama ada boundary layer yang terhasil lamina atau turbulent. Setelah kita masukkan di dalam Reynolds number, kita dapati bahawa ia adalah 1.5 darab 10 kuasa 7. Oleh itu, boundary layer yang terhasil adalah turbulent. Dalam masa yang sama, kita juga perlu untuk menentukan sama ada lamina boundary layer perlu diambil kira atau tidak. Secara ringkasnya, kita menggunakan Reynolds critical number, Reynolds number critical, dan kita boleh dapat nilai XL ataupun nilai X, nilai pada paksi X yang hanya terdiri daripada lamina boundary layer adalah sepanjang 0.1 meter. Jadi apabila kita bandingkan 0.1 meter dengan 3 meter yang ada di sini, kita dapati bahawa nilai tersebut hanya 3.3% sahaja yang mengalami lamina boundary layer. Oleh itu kita untuk memudahkan pengiraan, kita boleh abaikan nilai tersebut. Setelah kita tahu boundary layer yang terhasil adalah turbulent, kita boleh menggunakan rumus ini dan kita boleh mengira drag force sebagai melalui equation ini dan kita boleh dapat ia sekitar 152.4 Newton. Tetapi kita perlu ingat bahawa pengiraan ini adalah hanya untuk satu permukaan sahaja. So jadi maksudnya kalau anda kata kita ada flat plate di sini dan kita ada aliran angin, air dan sebagainya daripada kanan ke kiri, ia akan membentuk boundary layer di bahagian atas. Dalam masa yang sama ia akan membentuk boundary layer di sebelah bawah. Oleh itu kita perlu darabkan dengan 2 di sini untuk kita mengira total force yang berlaku. Okey. So kita dapat 304.8 Newton dan kita perlu untuk mengira power. So jadi di sini dalam soalan kita diminta untuk mengira power di sini. Determine the power required. Oleh itu hubungan di antara power dan force ialah power is equal to drag force times velocity. Jadi kita mengetahui bahawa total drag force yang kita ada adalah 304.8. Kita darabkan dengan 5 meter per second velocity bendalur yang melalui objek tersebut. So kita dapat total power iaitu 1524 watt. Di sini suka saya ingatkan lagi bahawa contohnya sekira kita ada sebuah bongkah seperti ini. Kita ada sebuah bongkah seperti ini dan ada aliran angin yang datang. Okay, di dalam bongkah seperti ini, kita dapati bahawa permukaan ini akan mengalami boundary layer. Permukaan tepi juga akan mengalami boundary layer. Permukaan bawah juga akan mengalami boundary layer. Dan juga permukaan di sebelah sana juga akan mengalami boundary layer. Kerana apa? Dalam keadaan ini, kita dapati bahawa aliran mengalir paralel dengan permukaan ini. Dan kita juga perlu ingat bahawa ada surface yang menghalang pergerakan aliran. So surface ini akan menghasilkan drag resistance juga. Okay, oleh itu kita perlu mengira drag force yang disebabkan oleh permukaan yang menghalang aliran ini. Saya harap pelajar dapat imagine apa sebenarnya yang berlaku. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu soalan iaitu determine the velocity profile for cubic polynomial by using proper boundary condition. So di sini untuk soalan yang terdahulu saya telah tunjukkan second order polynomial. So sekarang saya ingin tunjukkan berkenaan dengan third order polynomial. So contoh ini ada di dalam buku teks. So saya harap pelajar dapat membuat rujukan di dalam buku teks. Pertama, kita perlu menulis general equation untuk cubic polynomial. So general equation kita boleh tulis sebagai U over U A campur BY campur CY square campur DY. So
ada ketika saya rasa yang ni saya typo, saya rasa pelajar perlu menulis sebagai U. Okay, kita kata U sama dengan A campur BY campur CY square campur DY cube. So kenapa kita perlu untuk menulis sebagai sehingga Y kuasa 3? Kerana kita membincangkan cube polinomial velocity profile. Okay, seterusnya, oleh kerana kita mempunyai 4 unknown. Kita ada A, kita ada B, kita ada C dan kita ada D. Oleh itu, kita perlu untuk mengadakan 4 equation. So, daripada mana 4 equation ini? Kita dapatkan 4 equation ini daripada boundary condition. So, bagaimana untuk mendapatkan boundary condition? Paling mudah kita refer kepada diagram ini. So, oleh itu kita ada diagram di sini. Kita hanya ada 2 titik, tetapi bagaimana untuk kita mengeluarkan 4 equation. Yang paling mudah, kita melihat kepada fenomena yang asal, iaitu at U equal to 0, so Y is equal to 0. Okay, selalunya orang akan tulis Y dulu, is okay. So, untuk yang pertama, yang kedua kita akan mengatakan bahawa at Y equal to delta, maksudnya at this point, thickness is delta. So, the velocity is U equal to capital U. Kemudian, yang ketiga, kita akan refer kepada nilai di sini, iaitu at Y equal to delta, du dy is equal to 0. So, du dy bermaksud tidak ada perubahan had laju U pada paksi Y. Dan yang keempat berlaku di sini, iaitu at Y equal to 0, kita gunakan idea d2U over dy square equal 0. Okay, saya harap yang ini yang saya ingin tunjukkan, cara untuk kita mengeluarkan mengeluarkan boundary condition daripada diagram ini. Okay. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Saya harap pelajar dapat refer kepada contoh penyelesaian second order polynomial. Kita masukkan nilai U sama dengan 0, Y sama dengan 0 dalam general equation yang ini. So, kita boleh selesaikan dan akhirnya kita boleh dapat nilai seperti ini. So, kita akan dapat nilai A sama dengan 0, B sama dengan 3/2 delta, C sama dengan 0 juga, dan D sama dengan negatif 1/2 delta kuasa 3. Okay, di sini mungkin kalau jawapan seperti ini membawa maksud pada sebutan yang pertama adalah U over U. So, di sini adalah betul. Okay, andai kata awak tulis U sama dengan A campur BY campur CY square campur DY cos 3. So, kat sini selalunya dia akan menghasilkan capital U. Okay, so saya tersilap. Okay, kebiasaan saya akan buat U kecil, yang nota ini saya ambil daripada buku teks. So kita mengikut penyelesaian berdasarkan buku teks. So, oleh itu, apa yang boleh kita buat? Kita masukkan semua di dalam general equation yang kita ada. Kita dapati bahawa U over U sama dengan 3/2 Y per delta campur 1/2 Y per delta kuasa 3. So, inilah velocity profile untuk third order polynomial. So, saya harap kalau pelajar melihat bahawa nilai velocity ini sama dengan nilai velocity yang saya tunjuk pada tutorial yang pertama. Oleh itu, worth ataupun untung ada kelebihan kepada pelajar yang boleh menghafal trend ataupun boleh menghafal velocity profile daripada kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan sinusoidal. Kerana 5 velocity ini kita kata adalah common yang digunakan di dalam laminar boundary layer. Sementara di dalam turbulent boundary layer selalunya kita akan menggunakan Y over delta kuasa 1 per N, di mana selalunya N akan bermula dengan 7, 8, 9. Ini yang selalu disoal di dalam peperiksaan. Tetapi boleh juga kerana apa? Kerana cara penyelesaian adalah sama. Saya harap sekiranya diberi nilai U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/11 katakan, pelajar boleh menyelesaikan.
So di dalam turbulent boundary layer kita tidak menggunakan Newton law of viscosity. Kita akan menggunakan shear stress yang didapati daripada Blasius calculation. So saya harap pelajar dapat ingat tidak menggunakan Newton law of viscosity kerana untuk velocity profile seperti ini, Newton law of viscosity akan menghasilkan nilai sifar. Oleh itu nilai sifar akan merosakkan pengiraan kita kerana ia tidak reflect ataupun ia tidak menunjukkan perubahan sebenar yang berlaku di dalam boundary layer.